Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di petang PKPP hadis ke-36, tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu an yurfa, wa jama'a baina asabi'aihi al-wusta allati talil ibhama hakadha, thumma qala al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri wa la khaira fi sairin nas. Akhrajahu Ibnu Majah. Maksudnya, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu sebelum ia dicabut. Maksud ilmu itu dicabut ialah diangkat dari permukaan bumi ini. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan menggembarkan jari tengahnya dan telunjuknya sambil bersabda, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama itu bersama-sama dalam mendapat pahala, dan orang yang lain daripada mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikannya. Dengar apa maksud, dan jangan salah faham ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangan hadis ini menunjukkan kepada kita akan ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu. First kena tahu martabat ulama dan penuntut ilmu tu tinggi. Yang dimaksud sini penuntut ilmu agama. Seakan-akan Nabi SAW tidak memberi penilaian kepada yang lain daripada mereka berdua. Baik. Kalau seorang peniaga misalnya tidak mengerti ilmu agama, maka sudah tentu dia tidak dapat menguruskan perniagaannya dengan cara yang telah diaturkan oleh agama. Mungkin dia akan memakan harta yang haram dan tidak sedar dengan perbuatannya itu. Baik, jadi dah faham dah? Dia ni tak belajar ilmu agama sekolah Arab, sekolah menengah agama, contoh gitu. Tapi dia belajar ilmu, dia nak menjadi seorang apa? Doktor, engineer, peniaga. Ni dicontohkan peniaga kat sini. Walaupun dia seorang peniaga, dia tak sekolah agama formal, sekolah Arab, contoh, dia tak pergi Azhar ke, tak pergi ke Jordan, tak pergi ke Yaman, tapi dia belajar ilmu niaga dari perspektif Islam. Macam mana berniaga secara Islam, yang halal, yang haram, dia kenal. Faham? Jadi dia beramal dengan perniagaannya tu, dengan agamanya tu, bersama-sama. Jadi dia berniaga tak ada ribanya, sukatannya betul. Itu maknanya dia belajar agama dan mengamalkan dalam pekerjaannya. Yang itu Nabi pun antara tergolong orang yang belajar ilmu agama lah, untuk dia berniaga tapi dalam keadaan beragama. Faham ni? Tak adalah dia niaga ada riba, menipu orang. Faham? Nanti macam orang tak ada agama. Begitu pula kalau seorang pegawai yang tidak mahu belajar dan mengambil tahu tentang hukum hakam agama, mungkin saja akan banyak mengerjakan larangan-larangan agama sedangkan dia tidak sedar. Contoh seorang doktor, dia tak belajar ilmu agama, dunianya penuh dengan keduniaan. Orang datang nak gugurkan bayi, digugurkan. Orang datang nak minta MC dia beli, okey, dia jual MC tu contoh. Begitu juga arkitek, engineer, dia buat bina rumah untuk dapatkan duit keuntungan, tapi rumah yang dibina, bangunan yang dibina roboh. Kerana apa? Kerana ada masalah teknikal yang dia dapat markup duit tu, tapi bahan-bahan yang digunakan tu tak elok ataupun tak mencukupi dengan betul, tak ikut SOP ataupun tak mengikut piawaian yang betul. Faham? Ni orang yang tak ada agama. Tu jadi tak berguna orang ni. Jadi yang berguna, walau dia doktor, walau dia engineer, tapi dia belajar agama untuk diaplikasikan dalam pekerjaan dia tu, ruang kehidupan dia, ruang pekerjaan dia. Silakan jika mau jadi peniaga, pengusaha, pegawai dan sebagainya, tetapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Batas-batas agama mesti dipelihara. Kewajipan agama jangan ditinggalkan. Apabila petani, peniaga, pengusaha dan pegawai jauh dari agama
dan tidak mau belajar, maka akan wujudlah peniaga yang menipu. Dengarkan, pengusaha yang tidak halal, tak kenal halal dan haram, pegawai yang korupsi dan sebagainya. Oleh sebab itu, kembalilah kita kepada agama, sama ada mengajar atau belajar, dan teruskan usaha kita dalam bidang masing-masing. Tak salah nak jadi apa, tapi mesti belajar agama. Agama tidak melarang petani daripada bertani. Agama tidak melarang peniaga daripada berniaga. Agama tidak melarang pengusaha daripada usahanya dan daripada menduduki apa-apa jawatan dalam kerajaan. Nak grade jusasi ke, nak jadi pengarah besar ke, tapi ilmu agama jangan tak ada. Tetapi hukum agama mesti dijaga. Sedangkan hukum hakam agama itu tidak akan dapat diketahui kecuali apabila ada kegiatan belajar dan mengajar. Wes nak jadi apa? Tak tahu. Tak tahu. Walau tak tahu nak jadi apa, ilmu agama kena belajar. Ustaz je lah yang boleh bilang. Nak jadi ustaz macam siapa? Bapa. Macam bapa pula. Malulah. Maka hadirlah ke majlis ilmu, duduklah bersila di hadapan tuan guru. Kalau bapa suruh baca buku, baca buku. Buku sekolah agama Negeri Johor tu baca, kitab tauhid baca. Paling tidak time COVID-19 ni, mana darjah 1 sekolah, tak sekolah. Baik baca buku kitab 10 minit pun jadi faham. Buangkan sifat sombong dan angkuh. Ingatlah bahawa segala keadaan dapat bertukar pada bila-bila masa sahaja. Malaikat maut dapat mencabut nyawa kita pada bila-bila masa sahaja. Belajarlah dan terus belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Wallahu a'lam bissawab.